Alhamdulillah, Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita pertama sekali memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini. Insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan kita di dalam tajuk pada hari ini, yakni solat tengah malam ataupun solat malam di bulan Ramadan. Kita berada di muka surat 492. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita sedang menggunakan kitab Fiqhus Sunnah daripada kitab Fiqhus Sunnah muka surat 492 insya-Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita mengetahui beberapa perkara yang berhubung kait dengan solat Qiyamul Lail, dan kita mengetahui ganjaran dan fadilat mereka-mereka yang mengerjakan solat Qiyamul Lail. Alhamdulillah, bertolak daripada perbincangan kita selama 3 minggu yang lalu, pada hari Sabtu yang lalu juga seperti mana yang telah kita umumkan, kita mengadakan solat Qiyamul Lail bersama-sama, akan tetapi di rumah masing-masing. Ada di antara jemaah kita alhamdulillah dapat sadar pada pukul 4.30 pagi dan dapat mendirikan solat Qiyamul Lail tersebut seperti mana yang telah kita usahakan dan kita plankan bersama, alhamdulillah. Akan tetapi ada pula di antara jemaah yang mungkin atas sebab-sebab tertentu tidak dapat bersama. Tidak mengapa, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang pada lain kesempatan untuk insya-Allah mengerjakan solat Qiyamul Lail insya-Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan meneruskan perbincangan dalam masalah solat Qiyamul Lail, akan tetapi di dalam perbincangan kita pada bulan Ramadan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, penulis mengatakan di muka surat 492, solat malam di bulan Ramadan. Pertama sekali dari segi pensyariatannya, penulis mengatakan hukum mengerjakan solat malam pada bulan Ramadan atau juga disebutkan solat tarawih adalah sunat bagi kaum muslimin, lelaki dan perempuan. Ya, jadi kita disunatkan mendirikan solat Qiyamul Lail, dan solat Qiyamul Lail pada bulan Ramadan itu disunatkan bukan hanya untuk orang Islam lelaki, bahkan untuk lelaki dan perempuan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ianya dikerjakan sesudah mengerjakan solat Isyak dan sebelum berwitir. Dia boleh dikerjakan sesudah mengerjakan solat witir, tetapi yang demikian kurang afdal. Waktunya terus berlangsung sehingga akhir malam. Sekumpulan ulama hadis meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita mengatakan tentang mendirikan solat Qiyamul Lail pada bulan Ramadan, ianya memang sangat digalakkan seperti mana yang telah kita maklumi. Jadi apabila kita mengatakan tentang solat Qiyamul Lail pada bulan Ramadan, seringkali kita sebutkan tentang solat tarawih. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, untuk pengetahuan kita, apabila kita mendirikan solat tarawih seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ini, sebenarnya mendirikan solat tarawih itu juga adalah sebahagian daripada solat Qiyamul Lail. Solat tarawih itu adalah sebahagian daripada solat Qiyamul Lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarghabu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi azimah fayaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan para sahabatnya mendirikan solat Qiyamul Lail pada bulan Ramadan. Dan Qiyamul Lail di sini, apabila kita katakan Qiyamul Lail tu, bila yang disebutkan Qiyamul Lail,
Seperti mana telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu, Qiyamul Lail itu boleh didirikan sejurus selepas solat fardu isyak. Jadi apabila pada bulan Ramadan kita tunaikan solat sunat selepas solat fardu isyak, ianya juga adalah sebahagian daripada Qiyamul Lail. Dan solat sunat yang kita laksanakan pada bulan Ramadan yang kita sebutkan sebagai solat tarawih itu juga adalah sebahagian daripada Qiyamul Lail. Jadi mereka-mereka yang pada bulan Ramadan selepas solat fardu isyak lalu mendirikan solat tarawih, alhamdulillah mereka sebenarnya telah pun mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan Qiyamul Lail. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa menghidupkan malam Ramadan kerana beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, nescaya akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Di sini para jemaah, Qiyamul Lail tak semestinya pada solat pada pukul 2 pagi, seperti mana telah kita sebutkan pertemuan kita yang lalu, kita hidupkan malam-malam itu dengan ibadah selepas solat fardu isyak, ianya juga disebutkan sebagai Qiyamul Lail. Cuma ada sebahagian waktu-waktu yang lain seperti yang telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu, solat Qiyamul Lail pada waktu tengah malam, penghujung malam adalah lebih afdal. Itu tidak dinafikan tetapi akan kita kupaskan. Perbincangan kita tentang solat tarawih. Solat tarawih berapa rakaat sebenarnya? 8 rakaat ke 20 rakaat atau sebagainya? Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Jadi sebagai permulaan ingin disebutkan di sini bahawasanya memang ada hadis bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan berqiyamul lail. Sekumpulan hadis, sekumpulan ulama hadis selain daripada Tirmizi meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawanya disebutkan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidi fa shalla bi salatihi nasu kathirun thumma shalla minal qabilati fakathuru. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat tarawih di masjid. Ketika itu baginda mengerjakan solat bersama orang ramai. Baik, pada hari berikutnya baginda mengerjakan solat di masjid dan ramai orang yang menyertainya, semakin ramai. Fakathuru, semakin ramai. Thumma ijtama'u minal lailati thalithati falam yakhruj ilaihim. Lalu pada satu malam pada bulan Ramadan, asalnya Nabi SAW mendirikan solat malam, solat tarawih, solat qiyamul lail. Maka ada bersama-sama jemaah mendirikan solat bersama Nabi SAW. Jemaah mendengar berita Nabi menggunakan solat pada waktu malam selepas solat fardu isyak, makin ramai yang datang. Pada hari malam kedua, makin ramai jemaah datang. Maka semua mendirikan solat bersama-sama Nabi SAW. Maka pada malam ketiga, makin ramai yang datang. Kerana semua telah mendengar Nabi SAW solat qiyamul lail berjemaah bersama-sama para jemaah, para sahabat. Tetapi pada malam ketiga, Nabi SAW tidak keluar. Falam yakhruj ilaihim. Falamma asbaha qala, apabila telah pagi maka Nabi SAW bersabda, qad ra'aitu sani'ukum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum wa dhalika fi Ramadan. Baik. Jadi Rasulullah SAW kemudian apabila pada malam ketiga Nabi tidak keluar. Kemudian apabila telah pagi Nabi SAW menyebutkan, aku lihat bahawasanya memang ramai jemaah telah keluar, ramai para sahabat telah menunggu dan tidak ada satu jua apapun halangan yang menghalangi diriku daripada keluar, kecuali aku bimbang tak nak sampai ibadat ini sampai menjadi satu kewajipan. Tak nak sampai ibadat ini menjadi wajib. Maksudnya apabila Rasulullah SAW telah tunaikan solat tarawih pada satu malam, malam pertama, malam kedua dan semakin ramai, malam ketiga semakin ramai, Nabi boleh keluar tunaikan solat, makin ramai. Tetapi Rasulullah SAW bimbang bahawasanya amalan sunat ini telah dijadikan fardu. Bimbang masyarakat atau para sahabat sangkakan solat tarawih itu wajib, tak nak sampai membebankan. Maka pada hari malam ketiga Nabi pun tidak keluar supaya dapat lihat
Ini bukan wajib. Kalau wajib kena buat, tak boleh tak buat. Maka demikianlah para jemaah, pada malam ketiga Rasulullah SAW tidak keluar, dan perkara itu berlaku pada bulan Ramadan seperti mana yang telah kita sebutkan. Daripada sini menunjukkan dalil bahawasanya memang disyariatkan mendirikan solat malam, terutama sekali pada bulan Ramadan. Dan pada hari ini walhamdulillah, itulah amalan-amalan kita di masjid-masjid kita di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di Nusantara kita, bahkan di seluruh alam ini. Pada bulan Ramadan, semua ataupun ramai para jemaah kaum muslimin dan muslimat menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berqiyamul lail, paling tidak dengan mendirikan solat tarawih. Seperti mana saya sebutkan, solat tarawih itu adalah sebahagian daripada qiyamul lail. Alhamdulillah. Baik, perbincangan seterusnya, berapakah bilangan rakaatnya? Kita bincang di sini para jemaah yang dirahmati Allah. Penulis mengatakan, jumlah rakaat, muka surat 494 daripada kitab Fiqh Sunnah. Sekumpulan ulama hadis meriwayatkan bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendirikan solat melebihi 11 rakaat pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan untuk qiyamul lail baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita katakan 11 rakaat, itulah dia mengikut sebahagian riwayat, antara lain riwayat yang disebutkan di sini. Kita dapat lihat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan berapa? 11 rakaat. Jadi kalau 11 rakaat tu macam mana 11 rakaatnya? Berarti 8 rakaat solat tarawih diikuti dengan lagi 3 rakaat, berarti 8, 9, 10, 11. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban pula meriwayatkan dalam kedua-dua kitab sahihnya daripada Jabir annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim 8 rak'atin wal witr thumma intaziruhu fi qabilati wa lam yakhruj ilaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat bersama para sahabat sebanyak 8 rakaat. Kemudian diteruskan dengan witir. Pada malam berikutnya mereka menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan solat yang serupa, tetapi baginda tidak keluar. Seperti mana telah kita sebutkanlah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tunaikan solat 8 rakaat diikuti dengan witir, tetapi pada malam berikutnya, ingat tak hadis tadi? Pada malam ketiga, Nabi SAW tidak keluar. Ini adalah dalil bahawasanya ada menunjukkan riwayat Nabi SAW mendirikan solat tarawih sebanyak 8 rakaat. Ustaz, kalau Nabi SAW mendirikan solat tarawih 8 rakaat, yang kita buat 20 rakaat macam mana? Sabar ya. Nanti kita akan kita kupaskan mengenai amalan yang mendirikan 8 rakaat dan juga amalan para sahabat yang mendirikan 20 rakaat. Bahkan kita tak perlu risau sangat mengenai 8-20. Ada sebahagian sahabat ataupun penduduk Madinah yang laksanakan sampai 36 rakaat. 36 rakaat solat tarawih. Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Baik. Abu Ya'la dan juga Tabrani meriwayatkan dan dengan sanad yang hasan daripada Jabir, jaa Abi bin Ka'b ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka Ubay bin Ka'b datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu kana minni lailati syai' ya'ni fi Ramadan." Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, malam tadi ada satu perkara berlaku denganku, yakni pada bulan Ramadan." Qal ma wa ma dzaka ya abi, apakah dia ya wahai abi, ya, wa ma dzaka ya Ubay, apakah dia wahai Ubay? Baik. Qal, maka dia mengatakan, niswatun fi dari qulna inna la naqra'ul Quran fanusalli bi salatik. Mereka mengatakan, dia menjawab, ada beberapa perempuan di rumahku. Mereka mengatakan, kami tidak dapat membaca Al-Quran. Oleh itu kami hendak mengerjakan solat bermakmum denganmu sahaja. Akhirnya aku mengerjakan solat bersama mereka sebanyak 8 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan solat witir. Fasolaitu bihinna 8 rakaatin wa awtart. Fakanat sunnatar ridha
walam yaqul syai'a. Maka mendengar itu Nabi SAW nampak begitu senang dan baginda tidak mengucapkan sepatah kata pun bagi membantah apa yang aku lakukan. Jadi pada suatu ketika Ubay bin Ka'ab bersama-sama para sahabat niswah kaum muslimat yang lain mendirikan solat, dan Ubay mendirikan sebanyak 8 rakaat. Dan Rasulullah SAW diam dan redha. Diam tanda Nabi SAW redha. Demikian antara beberapa riwayat-riwayat yang ada. Penulis menambah, demikianlah sunnah yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dan tidak dijumpai riwayat selain daripada hadis ini antara lain. Tetapi dalam sebuah asar yang sahih bahawasanya pada masa pemerintahan Umar, Uthman dan Ali, baik, itu adalah hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Namun ada asar, para jemaah yang dirahmati Allah. Apakah perbezaan antara hadis dan asar? Untuk pengetahuan kita, hadis adalah kata-kata Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, sunnah. Sunnah ada 3 jenis sunnah. Sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah taqririyah. Ada 3. Apakah dia? Sunnah fi'liyah. Apa maksud sunnah fi'liyah? Sunnah fi'liyah adalah perbuatan Nabi. Para sahabat lihat bagaimana Nabi solat, katakan Nabi rukuk, Nabi sujud. Apa yang Nabi lakukan, itu menjadi sunnah. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi SAW. Kata-kata Nabi, yakni Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Nabi bersabda, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri, sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Wala tashrabu biha, dan jangan minum dengannya, jangan minum dengan tangan kiri. Ini sunnah qauliyah, kata-kata Nabi SAW. Jenis sunnah yang ketiga, sunnah takririyah, takrir. Takrir Nabi berarti Nabi dengar, Nabi nampak sesuatu perkara berlaku, Nabi diam. Diam tanda redha. Redhanya Nabi SAW. Jadi sama ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah, semua adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini sunnah. Apakah pula athar? Kalau sunnah adalah kata-kata perbuatan redhanya Nabi SAW, athar pula adalah perbuatan para sahabat. Perbuatan para sahabat adalah athar. Jadi ada sebagian athar yang boleh kita mengikutkan, antara lain adalah athar para khulafai rasyidin. Kerana Nabi SAW menyuruh umat baginda SAW supaya mengikuti sunnah para khulafai rasyidin, yakni athar para sahabat. Apa juga yang ditinggalkan, yang dilakukan oleh para sahabat khulafai rasyidin. Sebagai contoh, di sini para jemaah, itu maksud athar. Jadi penulis mengatakan di muka surat 495, demikianlah sunnah yang diriwayatkan tadi daripada Nabi SAW. Namun ada sebuah athar yang sahih. Athar ni perbuatan para sahabat, para khulafai rasyidin, bahawasanya pada masa pemerintahan Umar, Uthman dan Ali, kaum muslimin mengerjakan solat tarawih sebanyak 20 rakaat pada bulan Ramadan. Inilah pendapat yang dipegang oleh majoriti ulama fiqh daripada mazhab Hanafi, Hambali dan Imam Abu Daud. Jadi kita lihat pada jemaah yang dirahmati Allah, di zaman Nabi SAW, Rasulullah melaksanakan 8 rakaat. Tetapi ada pendapat, ada asar yang mengatakan di zaman Sayyidina Umar, Uthman, Sayyidina Ali dan sebagainya, yang di mana telah ramai para jemaah, para sahabat makin ramai untuk mendirikan solat, dan Sayyidina Umar melaksanakan sebanyak 20 rakaat. Jadi apabila Sayyidina Umar melaksanakan 20 rakaat, ini menunjukkan melaksanakan 20 rakaat itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sebab kalau tidak diperbolehkan, nescaya para sahabat tidak akan melakukannya. Ini contoh para jemaah dalam membincangkan perkara ini. Jadi Nabi melaksanakan 8 rakaat. Memang di zaman Nabi memang dilaksanakan 8 rakaat, akan tetapi di zaman Sayyidina Umar, di mana Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan kembali para sahabat dan mendirikan secara berjemaah sebanyak 20 rakaat. Alhamdulillah. Imam Tirmizi pula berpendapat, sebagian ulama bersetuju dengan hadis yang diriwayatkan daripada Umar, Ali dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya, di mana mereka mengajarkan solat tarawih sebanyak 20 rakaat.
Ini juga merupakan pendapat Al-Thawri, Ibnu Al-Mubarak, Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata, aku pernah menyaksikan penduduk kota Mekah mengerjakan solat tarawih sebanyak 20 rakaat. Baik para jemaah, kita lihat footnote di bawah. Imam Malik berpendapat bahawasanya solat tarawih sebanyak 36 rakaat selain solat witir. Baik, kita sebentar, kita berhenti di sana dahulu. Jadi menunjukkan bahawasanya ada pendapat ulama yang melaksanakan sebanyak 20 rakaat. Jadi persoalan, Ustaz, mana yang sunnahnya sebenarnya? Nak buat 8 rakaat atau nak buat 20 rakaat? Saya nak tanya para jemaah. Yang sunnahnya 8 rakaat ke 20 rakaat? Mana yang lebih afdal? Di sini perlu kita lihat dan perlu kita memahamkan perkara ini supaya kita tidak terkeliru. Mana yang lebih afdal? Mana yang sunnah? 20 rakaat atau 8 rakaat? Nabi SAW melaksanakan 8 rakaat. Tetapi Sayyidina Umar melaksanakan 20 rakaat. Jadi mana yang lebih afdal? Jadi kita lihat. Jawapannya sebenarnya mengenai 8 rakaat atau 20 rakaat, bukan 8 rakaat lebih afdal atau 20 rakaat lebih afdal, tetapi yang lebih afdal, yang sunnahnya adalah mana yang datang kekhusyukan, mana yang datang kenikmatan, mana yang datang ketenangan, mana yang dapat meningkatkan iman dan takwa. Ini sunnahnya. Jadi kadang-kadang saya lihat, kita perhatikan, setiap tahun akan ada berbagai perbalahan, berbagai perbincangan, akan ada berbagai pendapat ulama-ulama ataupun para asatizah ataupun orang-orang awam yang mempertikaikan nak buat 8 rakaat ke 20 rakaat, mana yang sunnah. Bentar. Yang sunnahnya bukan 8 rakaat atau 20 rakaat. Tak berguna kita, bukan maksud tak bergunalah, kurang afdal kita laksanakan 20 rakaat tapi tak ada kekhusyukannya. Tidak sempurna dan boleh katakan kurang afdal juga. Walau kita buat 8 rakaat tetapi tak ada kekhusyukan, ataupun kita buat 8 rakaat lalu kita bangga pula, aku lebih ikut sunnah, aku betul, dia salah. Tidak. Yang sunnahnya solatlah yang mendatangkan kekhusyukan, yang mendatangkan kenikmatan, yang mendatangkan kelazatan, dapat zuknya tadi. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Kerana seperti mana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kita memang digalakkan mendirikan solat malam, dan kita memang sangat digalakkan mendirikan solat malam. Jadi bukan pada bulan Ramadan sajalah, di luar bulan Ramadan pun kita memang digalakkan mendirikan solat malam. Kita boleh lakukan pada awal waktu selepas solat fardu isyak, kita boleh lakukan pertengahan waktu pada tengah malam, kita boleh lakukan pada penghujungnya. Berbagai jenis solat malam boleh kita lakukan. Kita boleh buat 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, seberapa banyak yang boleh kita lakukan asalkan mendatangkan kekhusyukan. Kita lihat ya, para sahabat, para salafus soleh, mereka sangat-sangat berkeinginan untuk meningkatkan iman dan takwa. Mereka sangat dahagakan amalan-amalan soleh, terutama sekali pada bulan Ramadan. Seperti mana kita bincangkan, kita katakan 8 rakaat, kita katakan 20 rakaat. Ketahui tak kita, ada pula pendapat ataupun amalan yang Ahlul Madinah tu melaksanakan sebanyak 36 rakaat. 36 rakaat mereka lakukan solat tarawihnya, qiyamul lailnya. Kenapa? Ahlul Madinah ni mereka fikir, orang-orang Mekah buat 20 rakaat, subhanallah. Mereka buat 20 rakaat, ada Kaabah di sisi mereka di Mekah Mukarramah. Dapat tarawih, dapat tawaf di keliling Kaabah. Kita ni di Madinah tak ada Kaabah. Jadi atas dasar demikian, kalau mereka buat 20 rakaat, kita tambahkan amalan soleh, kita buat 36 rakaat. Maka demikianlah dahaganya para sahabat dan dahaganya para salafus soleh untuk mengerjakan amalan. Demikian kita lihat. Jadi ada yang mengatakan dilaksanakan sebanyak 20 rakaat. Kita lihat footnote di bawah. Imam Malik berpendapat bahawasanya rakaat solat tarawih berjumlah 36 rakaat selain solat witir. Az-Zarqani berkata, Ibnu Hibban menyebutkan bahawasanya solat tarawih pada mulanya adalah 11 rakaat. 11 rakaat seperti mana kita sebutkan tadi. Ketika mengerjakannya, mereka memanjangkan bacaan surah sehingga menimbulkan kesulitan dan kesukaran kepada para makmum.
Oleh yang demikian, mereka akhirnya bersepakat untuk meringankan bacaan surah, namun sebagai gantiannya mereka menambah jumlah bilangan rakaat. Dengan itu, mereka menambah bilangan rakaat sebanyak 20 selain solat witir yang berjumlah 3 rakaat, dan kesemua bacaan tidaklah terlalu panjang. Kemudian mereka meringankan lagi bacaan surah, dan pada masa yang sama mereka menambah bilangan sehingga 36 selain witir yang berjumlah 3 rakaat. Itulah mereka amalkan sehingga sekarang ini pada ketika kitab kita ini ditulis. Jadi sini dapat kita lihat para jemaah, ada yang mengatakan, maksudnya ada yang beramal sampai 36 rakaat kerana mereka dahagakan. Pada masa yang sama mereka ingin meringankan para jemaah. Nanti kita kupaskan dalam masalah itu insya-Allah. Manakala sebagian ulama pula berpendapat bahawasanya solat tarawih yang disunatkan Nabi SAW itu adalah sebanyak 11 rakaat ditambah dengan 1 rakaat witir, sedangkan jumlah rakaat selebihnya adalah dianggap mustahab sahaja. Al-Kamal bin Al-Himam berkata, jika dilihat dari segi dalilnya, maka solat tarawih pada malam Ramadan adalah sebanyak 20 rakaat. Ini merupakan amalan yang pernah dipraktikkan Nabi SAW. Tetapi kadang-kala beliau meninggalkannya kerana khawatir dia menjadikan sebagai solat wajib. Setelah kita kupaskan tadi dalam masalah ini. Perkara yang seterusnya, dengan demikian, solat tarawih yang melebihi 11 rakaat adalah dihukumkan dengan mustahab, digalakkan, sangat disukai. Pastinya solat tarawih yang biasa dikerjakan oleh Nabi SAW pada setiap malam bulan Ramadan adalah sebanyak 11 rakaat, termasuklah solat witir di dalamnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jika demikian keadaannya, maka solat tarawih yang disunatkan berdasarkan dalil yang menjadi pegangan syekh-syekh adalah 8 rakaat, sedangkan solat sehingga mencecah 20 rakaat atau 12 rakaat adalah hukum mustahab. Mustahab maksudnya digalakkan dan sangat disukai. Rumusan. Baik, persoalan, Ustaz, kalau untuk Singapura ini, solat tarawih mana yang lebih afdal? 8 rakaat atau 20 rakaat? Kita lihat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita tepuk dada, tanya iman. Kita lihat keadaan diri kita, konteks negara kita. Konteks negara kita berbeza dengan sebagian negara yang lain. Di mana konteks negara kita, kalau kita renungkan, rata-rata masyarakat kita di siang hari bekerja. Kemudian pulang ke rumah, nak rehat, kemudian bangun solat, bangun untuk makan sahur, kemudian ada yang sempat tidur, ada yang tak sempat tidur, terus pergi kerja. Dalam keadaan sedemikian, nak solat 8 rakaat lebih baik atau nak solat 20 rakaat? Mana satu lebih baik pada jemaah? Seperti mana saya bincangkan tadi. Yang lebih baik bukan di segi bilangannya, 8 atau 20, akan tetapi yang lebih baik dari segi kekhusyukannya dan dari segi ketenangannya, kemanisan, kelazatan melakukan amalan soleh, melakukan solat tarawih tersebut. Ada di antara kita melakukan 20 rakaat, katakan. Tetapi apabila mereka melakukan sampai 20 rakaat, kemudian maaf katalah ya, ada yang mengatakan mengeluh kerana lambat, ataupun ada yang melaksanakan 20 rakaat, ada yang mengeluh pula kerana imam mengatakan 20, imam nak percepatkan. Kita mengetahui sebagai imam, kita perlu meringankan solat yang kita imamkan. Tapi kita perlu bezakan antara meringankan dengan mempercepatkan. Kita tak wajar mendirikan solat, kita terlalu mempercepatkan sehingga makmum di belakang itu sampai terkejar-kejar. Kita tanya diri kita, kadang-kala para jemaah, kita mendirikan solat tarawih, kadang-kala kita nak baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tidak, kita pun kadang-kadang tak sempurna. Ketika rukuk, kita nak baca Subhana Rabbiyal Azim. Kita baru baca sekali, imam dah Sami Allahu liman hamidah. Berapa kali imam baca agak-agak ya? Mungkin satu kali ikut. Kemudian Allahu Akbar, kita sujud. Ketika kita sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Baru baca sekali, kemudian imam dah duduk pula. Imam baca berapa kali ya? Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Tak wajar. Jadi solat kita tu lebih kepada pergerakan fizikal, sedangkan ketenangan, kemanisan, penghayatan kurang. Ini satu contoh. Mereka tunaikan solat 20 rakaat. Maka ada pula golongan yang melaksanakan sebanyak 8 rakaat.
8 rakaat pula kadang-kala para jemaah hampir serupa walaupun mereka lakukan 8 rakaat, tetapi kadang-kala sebagian tempat rukuknya pun cepat dan sebagainya. Tak wajar para jemaah. Sebaiknya Ramadan bulan ibadah, kita kalau tak sempat nak buat 20 rakaat, kita buat 8 rakaat lebih 8 rakaat dan kita lakukan dengan sempurna dan khusyuk. Lamakan rukuk, lamakan sujud. Demikian para jemaah. Kalau dapat laksanakan demikian. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tetapi sangat dikesali juga kalau kita dah buat 8 rakaat, namun ketika kita buat 8 rakaat pun cepat juga. Jadi hilang keberkahan, hilang penghayatan. Sebab itu yang afdal saya sarankan lah ya, kalau kita nak buat 8 rakaat ke 20 rakaat, yang penting penuh kekhusyukan. Dan bahkan yang afdal juga kadang-kala kita solat tarawih tersebut di rumah, kadang-kala di masjid. Di masjid tu dapat suasana masjid. Akan tetapi kalau kita rasa macam kurang penghayatan, kita cuba solat di rumah, solat bersama ahli keluarga, contoh katakan. Jadi kita solat tarawih, kadang-kala kita perlu masa, I need my own space. Kita solat sendirian juga diperbolehkan, asalkan kita dapat kekhusyukan dan kita dapat ketenangan. Laksanakan solat tarawih pada jemaah. Kita nak buat 8 rakaat katakan, buat dengan sempurna dan lamakan berdiri, lamakan rukuk. Kita rukuk tu tak semestinya kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Ni solat malam, qiyamul lail. Kita sedang qiyamul lail, kita buat nak cepat-cepat. Apa guna solat tarawih 20 rakaat dalam setengah jam dah habis, atau kita solat 8 rakaat berapa minit pun dah habis. Kita lamakan rukuk kita, lamakan sujud kita. Baca subhana rabbiyal a'la, tak semestinya 3 kali. Kita baca 7 kali, kita baca 9 kali, kita baca berbelasan kali, tak perlu kira, penuh penghayatan. Lamakan sujud, seolah-olah solat tarawih kita tu kita buat macam kita buat solat tasbih. Lamakan berdirinya, lepas baca Fatihah, baca surah, kemudian rukuk, lamakan rukuknya. Kita rukuk ke kita baca, lamakan rukuk kita. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kita penuh penghayatan, lamakan i'tidal. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wal ardh wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min ba'd. Dan sebagainya. Kita baca, pernah kita hafal, pernah kita pelajari. Contoh, demikianlah solat tarawih kita tu jangan sampai seperti kita hit and run. Yang dirahmati Allah. Jadi afdalnya sekali-sekala kita solat di masjid, sekali-sekala kita solat di rumah, dan kita dapat ikut momentum kita. Kalau kita solat di rumah tetapi kita rasa macam malas, solat di rumah nantilah duduk dulu, nanti tetapi kita rasa ngantuk, maka pergilah masjid. Kita solat di masjid ada suasana. Tetapi kalau solat di masjid pula katakan imam kadang-kadang cepatlah bacaan, kurang penghayatan. Jadi kita lihat, kita adjust diri kita. Contoh, kalau kita nak kedua-duanya, mungkin kita solat tarawih berjemaah di masjid 8 rakaat. Lepas tu balik rumah, kita sambung solat di rumah. Itu juga perkara yang boleh kita lakukan. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, muka surat 496. Berjemaah dalam mengerjakan solat malam di bulan Ramadan. Penulis mengatakan, solat ini boleh dikerjakan secara berjemaah. Jadi apabila kita katakan solat tarawih ini nak solat sendirian atau nak solat berjemaah, kita boleh solat berjemaah. Kita lihat, ingat tak hadis pertama, Nabi SAW solat berjemaah bersama para sahabat. Jadi para sahabat semakin ramai. Malam kedua, Nabi SAW mendirikan solat berjemaah bersama mereka. Tetapi pada malam ketiga, Nabi tidak keluar. Ingat kan? Baik, penulis mengatakan solat ini boleh dikerjakan secara berjemaah sebagaimana boleh dikerjakan secara sendirian. Tetapi jika dikerjakan secara berjemaah di dalam masjid, maka dia lebih afdal mengikut pendapat majoriti ulama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, bahawasanya Rasulullah SAW pernah mengerjakannya secara berjemaah, namun tidak mengerjakannya secara berjemaah dalam keadaan berterusan di dalam masjid, kerana dikhawatiri akan dianggap wajib, seperti yang telah kita sebutkan tadilah. Selanjutnya, Umar lah yang mula-mula berinisiatif untuk melaksanakan solat tarawih di bulan Ramadan secara berjemaah dengan melantik seorang imam. Seperti mana telah kita sebutkan, pada zaman Sayyidina Umar, apabila jemaah semakin ramai itu, apabila jemaah
semakin ramai di masjid dan mereka solat sendirian, maka Umar terfikir, kalau semua solat sendirian gini, alangkah baiknya kalau kita dapat kumpulkan, kita solat berjemaah. Maka pada ketika zaman Sayyidina Umar dikumpulkan masyarakat, maka mereka pun mendirikan solat berjemaah sebanyak 20 rakaat. Abdul Rahman bin Abdul Qari berkata, pada suatu malam di bulan Ramadan, aku datang bersama Umar ke masjid. Di situ kami dapati ramai orang yang mengerjakan solat tarawih tanpa peraturan. Semua buat masing-masing lah. Ada di antara mereka yang mengerjakan solat secara bersendirian, ada pula yang mengerjakan secara berjemaah. Melihat itu, Umar berkata, pada aku, alangkah baiknya sekiranya mereka ini disatukan ketika mengerjakan solat tarawih dengan bermakmum kepada seorang imam. Jadi Umar mengatakan, kalau semua solat sendirian-sendirian, apa kata kita kumpulkan, maka kita jadi lantik seorang imam, kita solat berjemaah. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Pada hemat aku, itulah yang terbaik Umar lakukan. Pada malam berikutnya, para jemaah solat dihimpun dengan sebagai seorang imam adalah Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab dilantik menjadi imam. Pada malam selanjutnya, aku datang ke masjid bersama Umar. Ketika itu kami dapati orang ramai sedang mengerjakan solat bersama makmum dengan bermakmum pada seorang imam saja. Di kala itu Umar berkata, maka pada hari-hari berikutnya maka mereka pun telah mendirikan solat berjemaah. Tidaklah bersepah-sepah mendirikan solat sendiri-sendiri. Maka Umar berkata, alangkah baiknya bid'ah seumpama ini. Tetapi orang-orang yang tidur dengan niat mengerjakan solat tarawih di tengah malam nanti adalah lebih baik daripada orang-orang yang mengerjakannya sekarang. Sebab ketika itu kebanyakan orang mengerjakan solat tarawih di permulaan malam. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah antara sejarah bagaimana berlakunya yang kita amalkan hari ini, solat kita, solat tarawih berjemaah bersama-sama imam dan makmum. Kerana pada zaman Sayyidina Umar, ada di antara beberapa jemaah para sahabat mendirikan solat semua sendiri-sendiri dan Umar mula mengumpulkan, lalu mereka semua mendirikan solat berjemaah. Alhamdulillah. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Dengan demikian kita boleh mendirikan solat tarawih berjemaah, kita juga boleh mendirikan solat sendirian. Bahkan Umar mengatakan betapa baik perkara yang dilakukan ini. Namun ada orang yang telah tertidur tu, jadi kalau mereka tidur, mereka niat nak bangun malam, itu lebih baik. Kerana solat di akhir-akhir malam lebih baik daripada solat di awal malam. Tetapi kita hari ini, kita solat tarawih sejurus selepas solat isyak. Alhamdulillah. Kalau kita kerana kita bimbang, takut kita lewatkan, takut nanti tertidur atau penat atau sebagainya. Apa yang dapat kita fahamkan di sini para jemaah? Solat tarawih tidak semestinya dilakukan sejurus selepas solat fardu isyak. Solat tarawih boleh dilaksanakan daripada selepas solat fardu isyak sampai sebelum sahur. Ini contoh. Jadi katakan ada orang tu kerja shift, dia habis lewat, dia habis kerja pukul 10. Selepas habis kerja, masjid pun dah habis dah solat tarawih. Apa yang dia boleh buat? Dia balik rumah, solat tarawih di rumah. Diperbolehkan. Atau katakan dia ada urusan, lepas solat fardu isyak dia kena hantar barang atau dia kena laksanakan sebahagian perkara, kewajipan. Jadi dia tak dapat solat tarawih. Dia bukan tak dapat solat tarawih. Dia tak dapat solat tarawih sejurus selepas solat fardu isyak. Tetapi dia boleh tunaikan solat tarawih kemudian. Tunailah solat tarawih kemudian, tak mengapa. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi jangan pula kita nak yang afdal, tak apa aku tidur dulu, tidur bangun saja dah pukul 5.30, tak sempat tarawih. Janganlah ya. Jadi kita lihat agak-agak kemampuan kita. Kalau memang tak ada apa-apa, selepas solat fardu isyak kita solat tarawih, alhamdulillah. Kalau ada urusan, kita solat tarawih malam sedikit, pukul 10 malam, kita solat tarawih, diperbolehkan, alhamdulillah. Baik, perbincangan seterusnya di muka surat 497 daripada kitab Fiqh Sunnah kita adalah bacaan surah. Surah apa yang harus kita baca? Baik, kita lihat di sini. Para jemaah yang dirahmati Allah, mengenai surah pula, penulis mengatakan, tidak ada suatu keterangan yang jelas daripada Nabi SAW mengenai bacaan surah pada solat tarawih di malam Ramadan. Ada keterangan daripada ulama salaf yang menegaskan bahawasanya mereka membaca surah sebanyak 200 ayat
Mereka bersandar pada tongkat ketika membaca surah-surah tersebut, menandakan bacaan mereka yang teramat panjang dan berdiri lama. Mereka baru pulang ke rumah masing-masing ketika menjelang fajar. Oleh itu mereka bergegas-gegas membangunkan pelayan mereka supaya segera menyediakan makanan sahur. Mereka khawatir waktu imsak tiba. Ada juga antara mereka yang membaca surah Al-Baqarah sehingga selesai 8 rakaat. Sebab jika surah tersebut dibaca dan dibagikan sepanjang 12 rakaat, maka bacaan itu dianggap terlalu singkat dan ringan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, mengenai surah itu sebenarnya tak ada surah-surah yang tertentu. Ada sebagian sahabat baca surah yang panjang, agak-agak surah Al-Baqarah seterusnya 2 juz setengah pada satu malam. Ini contoh para jemaah. Ada di antara mereka habis solat tarawih itu agak-agak nak dekat sahur. Demikian para jemaah, keadaan-keadaan yang berbeza. Ibnu Qudamah berkata, Imam Ahmad mengatakan, tidaklah seorang pembaca surah-surah pendek dan ringan sahaja ketika mengerjakan solat tarawih bersama orang ramai. Janganlah sekali-kala memberatkan mereka dengan bacaan surah yang panjang, terutama pada waktu malam yang pendek, khususnya di musim panas. Untuk pengetahuan kita ni, kita kat Singapura tak ada musim panas, musim sejuk, tak ada musim apa namanya summer, tak ada musim winter. Tetapi di negara Arab tu memang ada musim panas, musim sejuk. Kalau musim panas tu, kalau kita lihat musim panas siangnya panjang siang. Kadang-kadang pukul 3:30 pagi dah subuh dah. Pengalaman saya ketika berada di Madinah, ketika berada di Arab Saudi, subuh awal ketika musim panas. Kemudian kalau musim sejuk pula, kemudian kita tu malam panjang malamnya. Kita solat isyak pukul 6. Pukul 6 dah solat isyak. 6:30 dah habis solat isyak. Alhamdulillah. Ini contoh pada jemaah. Jadi kita kena bezakan lah. Malam tu panjang ke malam tu pendek, berbeza. Al-Qadhi berkata, adalah tidak baik jika bacaan Al-Quran itu kurang daripada 1 kali khatam dalam sebulan. Tujuannya adalah agar bacaan Al-Quran itu dapat didengari oleh oleh seluruh makmum. Tetapi tidak baik pula membaca Al-Quran melebihi 1 kali khatam, kerana dikhawatiri terlalu memberatkan para makmum yang berada di belakang ketika solat tarawih. Sekiranya ada orang imam yang bijak dan dapat mengukur keadaan orang ramai yang bermakmum di belakangnya, maka demikian itu adalah lebih utama. Tetapi sekiranya jemaah solat bersepakat untuk membaca surah-surah panjang, tentunya yang demikian adalah lebih utama lagi, lebih diutamakan laginya. Inilah sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, katanya, qumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta khashina an yafutana al-falah, yakni as-sahur, wa kana qari'u yaqra'u bil ma'itain bimi'atain. Kami mengerjakan solat bersama Nabi SAW sehingga kami merasa takut dah masuk sahur. Ya, ketika itu imam membaca ayat sehingga mencecah 200 ayat, mi'atain, mencecah 200 ayat dan sebagainya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah dalam perbincangan kita tentang solat tarawih. Persoalan di sini adalah mengenai bacaan surah selepas Fatihah, bacaan surah apa yang lebih afdal? Adakah kita membaca surah itu, kita baca surah yang panjang atau surah yang pendek? Adakah baik kita mengkhatamkan Al-Quran pada solat tarawih? Di sini para jemaah, kita lihat, kesemuanya pernah berlaku di negara kita. Di negara kita, seringkali kita lihat ya, ketika solat tarawih itu apa yang kita baca? Ketika solat tarawih, kita baca, katakan selepas Fatihah, lepas Fatihah kita baca Alhaakumut Takatsur. Kemudian lepas suratul Fatihah, daripada Alhaakumut Takatsur kita turun ke bawah sampai Tabat Yada Abi Lahabin wa Tab, sampai surah Al-Lahab. Ada 10 surah. Maka setiap rakaat turun sampailah Al-Quraisy. Lepas Al-Quraisy kemudian surah Al-Maun, kemudian surah Inna A'tainakal Kautsar, kemudian surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, surah An-Nasr, Al-Lahab. Sebagai contoh, turun surah-surah tersebut. Lepas Fatihah, rakaat pertama kita baca surah sedemikian, rakaat kedua lepas Fatihah kita baca Qul Huwallahu Ahad. Silakan. Kemudian ada sebagian golongan kata kita baca surah tu panjang, pendek sangatlah, tak akan dapat kenikmatan. Apa kata kalau kita khatamkan Quran? Bagus ke tidak?
Tanya semua orang, oh alangkah baiknya, kan Al-Quran ada 30 juz. Kalau satu malam, bulan Ramadan ada 30 malam. Kalau 30 malam, kalau ada 30 juz, berarti setiap satu malam itu satu juz. Ini contoh para jemaah. Apa yang kita boleh buat? Satu juz, satu juz, satu juz, satu juz, berarti 30 juz. Bagus ke tidak? Bagus. Tetapi perlu kita ingat, bagus dari segi teorinya atau bagus dari segi praktikalnya. Bagus dari segi teorinya memang bagus, Alhamdulillah. Perlu kita ingat, para sahabat apabila imam membaca satu juz Al-Quran, mereka faham bacaan imam. Mereka faham apa yang dibaca Al-Quran tersebut. Menjadi satu peringatan, Alhamdulillah. Ataupun kalau bacaan itu dilakukan di pusat-pusat tahfiz, ketika bacaan Al-Quran itu, mereka dapat ulang kaji hafalan-hafalan mereka. Alhamdulillah. Tetapi di masyarakat kita, kat belakang kita tu pakcik-pakcik, makcik-makcik, akak-akak, abang-abang yang besok bekerja, yang tadi siang bekerja, ada yang penat dan sebagainya. Jadi ketika bacaan Al-Quran itu dibaca, ada di antara mereka mungkin katakan, bila nak habis? Dalam hatilah, bila nak habis? Lamanya. Jadi ketika solat itu, penghayatannya semakin kurang, kekhusyukannya kurang, kenikmatan kurang, kemanisan tak ada. Jadi itu bagaimana solat tarawihnya para jemaah. Kerana semata-mata kita nak khatamkan Al-Quran. Di sini para jemaah, kita perlu berlaku adil kepada diri kita, berlaku adil dalam ibadah kita. Yang penting seperti saya katakan tadi, bukanlah 20 rakaatnya, yang penting bukanlah 8 rakaatnya, yang penting bukan khatamkan Al-Qurannya, tapi yang penting bagaimana kita menghayati solat kita, solat tarawih kita. Bagaimana kita merasakan kemanisan, kelazatan, kenikmatan ketika kita mendirikan solat tarawih tersebut. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perkara ini penting untuk kita renungkan, untuk kita fahamkan. Rumusan, apa yang boleh saya sarankan? Kalau di masjid kita ada yang nak buat khatam Quran, katakan, baiklah kita boleh identify beberapa masjid. Sebagai contoh, Masjid Kampung Siglap sebagai Darul Quran. Biar mereka buat khatam Quran. Kemudian satu bahagian timur, mungkin satu bahagian barat, ada satu masjid nak buat khatam Quran. Silakan. Jadi sesiapa yang nak khatam Quran ketika solat tarawih, mereka pergi ke masjid-masjid tersebut. Masjid-masjid yang lain, katakan, tak semestinya, sebenarnya solat tarawih itu, tak semestinya baca Al-Hakumut Takatsur dan seterusnya ke bawah. Tak ada bacaan-bacaan tertentu. Jadi kita boleh baca apa juga surah yang kita inginkan. Mungkin rakaat pertama kita baca surah Ad-Duha. Kemudian rakaat kedua kita baca surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Rakaat ketiga kita baca Wattini Wazzaituni Waturi Sinin. Terus ke bawah, diperbolehkan. Atau kita nak baca ayat-ayat Quran, boleh. Tak sebenarnya kita baca satu malam satu juz. Kita baca daripada surah Al-Baqarah, sedikit ayat, bacakan contoh. Setiap rakaat kita baca 6 atau 7 ayat. 6-7 ayat, 6-7 ayat. Jadi ringan, dapat perbezaan dan ada kemanisan, keringanan. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita baca surah-surah yang lain. Satu rakaat tu kita baca 5 ayat, kalau 5 ayat tu panjang. Kalau surah-surah yang pendek, satu rakaat kita baca 10 ayat. Diperbolehkan. Jadi kita gunakan kebijaksanaan kita. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi dalam membincangkan tentang solat tarawih ni, seperti mana saya katakan, kita boleh solat di masjid dan kita boleh solat di rumah. Ada sebahagian kita pula berkata, Ustaz, saya bukan tak nak solat di rumah. Akan tetapi kadang-kala dua perkara lah. Pertama, saya tak tahu bacaan surah-surah yang penting. Kedua, saya pun tak tahu nak laungkan laungan-laungan yang dilaungkan di masjid. Jadi untuk jawab persoalan itu, kita lihat apa maksud soalan pertama. Awak tak tahu nak baca bacaan tertentu. Untuk pengetahuan kita, solat tarawih tak ada bacaan khusus yang diwajibkan untuk dibaca ketika solat tarawih. Tak ada. Kita nak baca apa juga surah, diperbolehkan. Kita mampu baca surah panjang, silakan. Tak mampu kita baca surah panjang, kita baca surah yang lebih pendek. Diperbolehkan. Kita tak hafal surah yang lain kecuali kita hafal surah Inna A'tainakal Kautsar dan Qul Huwallahu Ahad. Kalau gitu, rakaat pertama bacalah Inna A'tainakal Kautsar, rakaat kedua baca Qul Huwallahu Ahad. Kalau pendek sangat, bacalah Inna A'tainak 10 kali atau 5 kali, Qul Huwallahu Ahad baca 10 kali atau 5 kali, rakaat pertama dan kedua. Diperbolehkan. Ingat,
tiada sesuatu surah yang wajib dibaca ketika solat tarawih kecuali suratul Fatihah. Ini contoh para jemaah. Mengenai perkara yang kedua pula, apabila kita katakan kita tak tahu laungan-laungan yang dilaungkan di masjid, laungan apa ini maksudkan? Kadang-kala para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita solat tarawih di masjid, setiap 4 rakaat ya, kalau kita buat solat 8 rakaat, 8 rakaat ataupun solat 20 rakaat, pada rakaat ke-8 mereka membaca Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, contoh. Ataupun kalau kita buat solat 8 rakaat, setiap 2 rakaat dibaca Khalifatul Awal, rakaat kedua selepas 2 rakaat tu dibaca Khalifatul Tsani, rakaat berikutnya dibaca Khalifatul Tsalits, yang ini khalifah ketiga. Rakaat seterusnya dibaca sekali lagi. Maksudnya, laungan-laungan yang dibaca di antara bilangan solat-solat. Apa hukumnya? Para jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita maklumi bahawasanya mengikut sunnah sebenarnya tiada laungan-laungan sedemikian. Solat tarawih tak diwajibkan untuk laungkan Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq, ataupun rakaat berikutnya Khalifatul Tsani dan seterusnya. Tak ada kewajipan. Itu bukan menjadi satu kewajipan, itu bukan syarat sah solat kita. Bahkan boleh dikatakan itu satu perkara yang diada-adakan. Sebenarnya laungan sedemikian tak ada kena-mengena langsung dengan solat tarawih. Tak ada. Solat tarawih tak ada kena-mengena langsung dengan nak kena laungkan Khalifatul Awal, Khalifatul Tsani, khalifah pertama, Khalifatul Tsani, khalifah kedua, Khalifatul Tsalits, khalifah ketiga dan sebagainya. Tak ada. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita solat di rumah dan kita tak laungkan pun tak mengapa. Bahkan kalau nak ikut kepada sunnah yang lebih dekat pada sunnah adalah kita tidak melaungkan laungan khalifah sedemikian. Sebab tu kita lihat di Masjidil Haram, kalau kita tunaikan solat ketika kita pergi umrah, ada tak dilaung-laungkan demikian? Tak ada. Bahkan kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, di zaman Sayyidina Umar, terus saya kata zaman Nabi lah, zaman Sayyidina Umar, ketika Umar cantumkan para sahabat mendirikan solat berjemaah, solat tarawih berjemaah. Saya tanya, ada tak di zaman Sayyidina Umar tu dilaungkan Khalifatul Awal, Khalifatul Tsani? Senang saja. Kita tanya. Khalifatul Awal, khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Khalifatul Tsani, khalifah kedua siapa? Umar bin Khattab. Khalifatul Tsalits, khalifah ketiga siapa? Uthman bin Affan. Khalifatul Rabi', khalifah yang keempat siapa? Ali bin Abu Talib. Ingat ya? 4. Ketika Sayyidina Umar sedang mengumpulkan para sahabat untuk solat berjemaah bersama imam, jadikan 20 rakaat, pada ketika itu Sayyidina Umar masih hidup. Sayyidina Umar masih hidup, khalifah yang ketiga Uthman belum dilantik menjadi khalifah. Mereka pun tak tahu siapa khalifah ketiga. Mereka pun tak tahu siapa khalifah yang keempat. Jadi takkan di zaman Sayyidina Umar dah dilaungkan Khalifatul Awal, Khalifatul Tsani, khalifah pertama, kedua, ketiga, keempat. Tak, belum dilantik lagi. Di zaman Nabi SAW, belum pun tahu siapa khalifah yang pertama, kedua, Abu Bakar ke Umar ke, tak tahu. Jadi di zaman Nabi SAW pun tak dilaungkan dengan laungan-laungan sedemikian. Jadi menunjukkan pada jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana yang saya sebutkan tadi, tak ada kewajipan, bukan satu tuntutan untuk dilaungkan dengan laungan-laungan sedemikian pada solat tarawih. Dan laungan-laungan sedemikian tak ada kena-mengena langsung dengan solat tarawih. Dan solat tarawih tidak tercacat, tidak kurang pahalanya kalau tidak dilaungkan dengan laungan-laungan sedemikian. Jadi kadang-kala banyak di masjid-masjid membuat perkara sedemikian, membuat kadang-kala jemaah merasa keliru. Kalau tak buat begini tak sah ke? Jadi mereka nak buat kat rumah, mereka tak tahu mana yang benar, mana yang tak benar dalam perkara ini. Jadi dalam perkara ini para jemaah yang dirahmati Allah, saya perlu terangkan supaya maksudnya kalau kita nak solat di rumah, tak adalah masalah untuk kita mendirikan solat di rumah itu. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, perbincangan kita hari ini adalah mengenai solat tarawih. Apa yang ingin saya tekankan di sini adalah kita telah memahami bahawasanya pendapat para ulama
tentang mengenai bilangan solat tarawih, sama ada 8 rakaat, 20 rakaat, ada yang mengerjakan sampai 36 rakaat. Yang penting adalah kekhusyukan dan ketenangan dan kemanisan, kelazatan mengerjakan amalan soleh. Dan kita jangan solat tarawih itu kelang kabut ataupun sebaiknya kita dapat laksanakan dengan penuh kekhusyukan. Itu pertamalah. Dari segi bacaan, tiada bacaan-bacaan tertentu, boleh kita baca mana-mana surah yang ingin kita baca. Kalau kita tak hafal baca surah-surah yang panjang, kita bahkan boleh juga memegang Quran ketika kita solat tarawih tadi dengan membaca Quran itu supaya dapat kita solat lama. Diperbolehkan juga. Dan mengenai laungan-laungan di antara bilangan-bilangan rakaat telah saya sebutkan tadi. Jadi setiap masjid kadang-kala ada tata cara yang berbeza-beza. Yang penting kita mengetahui itu tak ada kena-mengena dengan solat tarawih, dan itu mungkin selingan-selingan untuk memberitahu para jemaah dah sampai 8 rakaat. Maksudnya lah sedemikian. Tetapi kalau kita tidak melaksanakannya, tidaklah mengapa. Maksudnya solat tarawih kita tetap sah dan tidak mencacatkan ataupun mengurangkan solat tarawih kita tadi. Jadi demikianlah para jemaah. Dan apabila telah kita pelajari perkara-perkara sebegini, alhamdulillah tujuannya adalah untuk kita dapat berlapang dada, kita faham apa juga kita lihat, kita tahu mana ibadah, mana bukan ibadah, kita tahu mana lebih afdal, kita berlapang dada. Silakan kita buat apa yang terbaik. Dan jangan kita mengecam, jangan kita membida'ahkan golongan yang ini atau golongan yang itu. Jangan kita sangkakan kita lebih baik. Apabila kita sangkakan kita lebih baik saja, menunjukkan dalam diri kita tu mungkin ada sifat takabur. Elakkan. Semua ingin mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan apa yang terbaik demi mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada bulan Ramadan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita henti di sini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung perbincangan di muka surat 498 tentang solat duha. Ya, kita sedang bincangkan tentang solat-solat sunat. Kita akan bincangkan tentang solat duha, dan juga kita akan sambung membincangkan tentang solat istikharah. Bagaimana kita solat istikharah dan sebagainya. Akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah sebelum saya menutup majlis, seperti biasa saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau ada perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah, barang siapa ada soalan, silakan. Baik. Soalan pertama adalah daripada Puan Siti Rogia Sarip. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam solat berjemaah, solat fardu atau sunat, bila imam baca terlalu cepat, kita tak dapat baca suratul Fatihah, kemudian baca surah yang pendek ini buat makmum baca terkejar-kejar dan tak sempurna. Adakah solat sah? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, di sini yang saya sebutkan tadi. Kenapa imam kadang-kadang membaca cepat? Kerana dalam Islam memang kita dituntut, imam dituntut meringankan solat. Okey. Cuma masalahnya adalah kadang-kadang sebagian imam tu mereka keliru antara meringankan solat dan mempercepatkan solat. Dua perkara yang berbeza. Meringankan solat bukan equal kepada mempercepatkan solat. Meringankan solat, solat tu kita ringankan. Apabila solat itu kita ringankan, berarti janganlah kita baca surah Al-Baqarah sepanjangnya. Bacalah surah yang pendek-pendek sedikit. Pendek-pendek sedikit sebenarnya kalau jadi imam di masjid tu maksudnya bukanlah kita baca inna a'tainakal kautsar, ataupun janganlah kita baca subhana rabbiyal azim. Seperti yang saya katakan ya, kadang-kadang kita apabila solat berjemaah tu kita lihat ketika imam rukuk tu subhana rabbiyal azim. Kita nak baca subhana rabbiyal azim ni belum sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kadang-kadang kita baca subhana rabbiyal azim tak sampai 3 kali imam dah bangun. Jadi imam tak baca subhana rabbiyal azim 3 kali ke? Subhana rabbiyal a'la. Jadi kita kena sebut, janganlah kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la sampai hilang kekhusyukan, silap lafaznya. Jadi kita dapat sempurnakan lafaznya. Dan apabila kita baca suratul Fatihah juga, kita bacakan dengan sempurna bagi imam ya. Walaupun dalam surah solat sir, solat ini baca dengan perlahan. Jadi kadang-kadang kita tengok imam ketika rakaat pertama Fatihahnya begini. Rakaat kedua Fatihahnya begini, pasal baca kuat. Rakaat ketiga memandangkan Fatihah baca pelan, tiba-tiba super fast pula. Tak sama pula. Jadi Fatihah surah yang sama juga.
Ini tak wajar sebenarnya. Biar imam tu sebaiknya bacalah dengan sempurna dan pada masa sama baca dengan sempurna tu dah cukup dah dikira sebagai meringankan solat. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali itulah meringankan solat. Kita jangan menjadi imam kita baca sampai 10 kali. Itu maksudnya meringankan solat berarti kita baca 3 kali. Tak dituntut kita baca 1 kali saja kecuali kalau betul-betul keadaan tertentulah kekurangan masa atau sebagainya. Jadi apabila kita baca ataupun imam baca terlalu pantas, itu bukan meringankan solat. Ya? Dan apabila imam membaca terlalu pantas, itu yang menyebabkan jemaah kadang-kala terkejar-kejar. Para jemaah yang dirahmati Allah. Kaedah seperti mana saya sebutkan, kita solat nakkan kekhusyukan, nakkan ketenangan, nakkan kelazatan. Kalau kita berada di satu tempat, kita tahu imam ini bacaannya super extremely fast. Kita solat terkejar-kejar, jangan solat di tempat situ. Kerana dia itu menjejas kekhusyukan kita, menjejas solat kita. Kita mungkin dapat pergi ke tempat-tempat masjid-masjid yang agak-agak kita tahu momentum dia, kita rasa tenang, solat dengan sempurna, imam mungkin berilmu sedikit, faham di antara meringankan dan memendekkan dengan mempercepatkan. Ada beza-bezanya. Kita solat di tempat-tempat yang dapat memberi ketenangan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sehinggalah maaf kata, kalau kita nak solat tarawih tu, kalau imam di masjid situ atau di kolong blok sini baca cepat sangat, tak ada kekhusyukan, atau baca lambat sangat, tak ada kekhusyukan, atau baca panjang sangat, tak ada kekhusyukan, kadang-kadang solat di rumah itu lebih afdal. Kalau solat di rumah tadi dapat memberi ketenangan, dapat memberi kekhusyukan, penuh penghayatan, kita boleh kontrol kita punya rukuk berapa lama, sujud berapa lama, dan kita dapat penuh penghayatan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan siapa ada soalan yang lain? Ada soalan yang lain? Alhamdulillah ya. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai di sini saja pertemuan kita. Saya lihat di baik para jemaah, kalau tak ada apa-apa sebentar. Mungkin ada soalan di sini. Salam Ustaz, bila kita habis solat tarawih 2 rakaat, boleh tak kita terus mendirikan solat tarawih 2 rakaat dengan tanpa baca doa? Baik, soalannya, boleh tak selepas solat tarawih 2 rakaat kita sambung solat tarawih lagi 2 rakaat tanpa membaca doa? Sebenarnya para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita lakukan selepas kita solat tarawih 2 rakaat, kita letakkan pause sedikit. Mungkin kita istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, baca dalam hatilah ya. Lepas tu kita bangun bangkit balik, baca lagi, solat lagi 2 rakaat. Jadi kita jangan terlalu back to back. Lepas 2 rakaat kita pause, istighfar astaghfirullahalazim. Lepas tu kita bangun solat tarawih lagi 2 rakaat. Tidak menjadi satu syarat lepas 2 rakaat kita kena baca doa panjang-panjang, lepas tu solat 2 rakaat lagi lepas baca panjang-panjang. Tidak menjadi satu syarat. Begitu juga tidak menjadi satu syarat lepas solat fardu isyak kita baca doa panjang-panjang baru kita baca solat tarawih. Tidak menjadi satu syarat. Katakan kita solat di rumah, kita lepas solat tarawih, lepas solat fardu isyak, kemudian kita istighfar, kita baca zikir, kemudian kita bangkit solat tarawih, kita solat semua, lepas tu di akhirnya baru kita baca doa, silakan. Jadi macam saya katakan, kita perlu bezakan mana yang rukun, mana yang wajib dan mana yang bukan wajib, bukan rukun solat tarawih. Solat tarawih tak ada syarat-syarat tertentu, ianya solat seperti biasa, seperti mana solat-solat sunat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau siapa ada soalan yang lain. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, kalau sampai memandangkan tak ada soalan yang lain, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.